أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengurusi Majlis. Kita doakan Tuan Pengurusi dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan ditetapkan imannya. Amin. Seterusnya yang diraikan Tuan Pengurusi Masjid dan juga ahli jawatan kuasanya, Imam 1, Imam 2 dan semua yang menerajui masjid agar nampak ar-rahmah, agar nampak yang benar itu benar, mudah mengikutinya, dan yang salah itu salah, mudah menjauhinya. Semoga dengan cara itu masjid dan sekaligus ahli qaryah dipandu ke arah yang diredai Allah, insya-Allah. Amin. Seterusnya yang dimuliakan, Tuan yang mulia kita lah, yang menerajui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam di negeri Melaka. Semoga Datuk dikurniakan kesabaran, ketabahan, cahaya dalam menentukan hal-hal berkaitan agama Islam di negeri ini, agar kami semua rakyat yang bernaung, yang duduk di bawah pentadbiran, dipandu ke arah yang diredai Allah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kepada para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis ini. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, semua sekaliannya, saya doakan kita semua sama-sama. Yang pertama, semoga Allah sudi ampun semua dosa kita. Amin. Yang kedua, semoga Allah sudi menerima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Dan seterusnya yang ketiga, semoga Allah sudi mematikan kita semua dalam mati yang baik. Amin ya rabbal alamin. Semua sihat? Alhamdulillah. Selamat berkenalan dan orang kata macam hidup baliklah lepas PKP ini. Dan tu saya ambil kesempatan
Baru masuk hari yang ke-7, malam yang ke-7. Tahun baru. 7 Muharram malam ni. Jadi saya ambil kesempatan ini mengucapkan selamat tahun baru hijrah. Semoga kita semua Allah terima amalan setahun kita yang lalu dan menyediakan kita untuk ke depan yang lebih baik. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal. Malam ni tajuk dia tu macam paper universiti tu. Cabaran nak hijrah untuk akhir zaman ni. Maksudnya, kalau kita tengok sekali lalu baca tajuk tu, susah juga nak faham tu. Cabaran hijrah. Maknanya, cabaran bagi orang yang nak berubah. Bila? Di akhir zaman. Maknanya lah ni ya. Apa cabarannya? Dia tanya soalan tu dulu. Lepas tu dia bubuh titik dua bertindih. Solusinya. Oh, dia bukan nak tanya saja. Dia minta jawapan juga sekali. Berat tu. Jadi saya cuba patut padanlah dengan ilmu cetek yang saya ada. Ada semua ada ni, Allah. Segan juga saya untuk imam mana dah ni. Jadi saya cubalah insya-Allah. Malam ni sebelum mukaddimah saya berazam setiap kali semua tempat yang mana saya pergi, saya nak cerita satu buah yang boleh tuan-tuan pegang sampai mati, sampai ke anak cucu. Berkaitan dengan amalan seharian kita, supaya bila mana orang tanya, sebab dia akhir zaman, tajuk itu akhir zaman. Akhir zaman, zaman ni orang panggil zaman fitnah ke zaman fitan? Zaman fitnah ke zaman fitan? Dia zaman fitan, dia bukan zaman fitnah. Kalau zaman fitnah dia satu. Kalau fitan dia plural. Dia jadi banyak. Zaman ni banyak sangat fitnah. Melangkah kanan jadi fitnah. Melangkah kiri jadi fitnah. Duduk jadi fitnah. Berdiri jadi fitnah. Terjun bangunan jadi fitnah. Duduk dalam bangunan jadi fitnah. Banyak. Jadi di akhir ni, saya berazam kat diri saya, setiap kali permulaan kuliah, saya nak bagi buah ni dulu untuk semua. Tuan-tuan hafal, bila mana nanti sampai masa orang goyang kita berkaitan amalan kita, tuan-tuan ada jawapan yang kukuh, tuan-tuan pegang. Dia tak ada ayat Quran, tak ada hadis. Dia adalah asas agama saja. Jadi bila tuan-tuan pegang, jadi kemah. Apa dia? Ini contoh dia kan, kita nak mula majlis tadi, saya ustaz, kita tak mula Fatihah pun tak mula lagi. Mula lagi dengan Fatihah. Belum ni kan? Semuanya kita akan mula dengan Fatihah sekali lagi. Saya akan kata kat tuan-tuan, jom kita baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan kepada junjungan Nabi. Kita niatkan semua tu, kita niatkan. Jadi, orang akan kata kepada kita, tuan-tuan duk niat-niat semua ni sampai ke amalan. Sebab kalau mati seorang anak Adam, putus segala amalan. Yang lain tak dapat. Kecuali 3, sedekah jariah, itu doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat. Bila kita duk buat selalu, bila orang tanya lagu tu je, kita pun goyang. Nak jawab, kita minta apa dalil Quran. Tuan-tuan duk buat Yasin malam Jumaat, kahfi. Pasal apa Yasin hadiah kepada orang mati? Kahfi tuan-tuan tak niatkan. Niat sekali patut. Sebab itu amalan kita. Tapi bila orang goyang, Nabi tak pernah buat. Ayah mak Nabi pun Nabi tak pernah baca Fatihah. Dia kata lagu tu. Kita pun Allah betul juga. Jadi ni saya bagi buah ni, tuan-tuan genggam kukuh, gigit elok-elok dengan gigi geram. Habaq kat keluarga. Ini jawapannya, mudahnya. Dan jawapan saya bagi ni insya-Allah tu sepakat seluruh dunia ke amal benda tu. Jadi senang. Hak yang tak setuju kata orang lain buat amal ibadah, orang lain dapat pun, dia pun pegang benda yang sama juga. Ni jawapan ni. Apa dia? Okey. Semua amalan kita yang kita buat, kita niat dihadiahkan kepada ibu bapa kita, datuk nenek kita. Jawapan dia sampai atau tidak amalan kita itu. Jawapan dia sampai.
Apa hujah dia? Tak ada, ni bukan ayat Quran, tak ada hafal. Jawapannya ialah badal haji. Itu jawapan dia. Orang kata pasal apa pula badal haji? Kerana badal haji ialah orang lain buat haji, orang lain yang naik haji. Contoh, saya jumpa Datuk. Datuk jumpa saya lah senang. Kalau saya suruh Datuk, saya tak kenal pula. Assalamualaikum Ustaz Don. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz Don? Sihat. Boleh tolong buat badal haji ya untuk keluarga saya? Datuk kata dulu tu. Saya kata boleh tu, saya boleh buat. Sebab orang yang nak badal haji, dia kena dah buat haji dah. Saya dah buat haji dah. Saya boleh buat lah. Ustaz Don boleh tolong buat badal haji ya? Boleh. Siapa nama arwah? Sekian nama. Si pula. Oh, okey. So, saya pun siap musim haji hari itu. Pakai kain ihram dekat airport KLIA tu. Naik kapal terbang pergi ke Jeddah. Sampai Jeddah, pergi Mekah. Terus tawaf. Saya lah. Sebab Datuk minta tolong saya buat badal haji. So, saya tawaf. Sebab saya nak buat haji tamatuk, dia relax sikit. Orang muda biasanya buat haji tamatuk lah. Hak legendnya buat haji-haji lain ni. Duduk dalam ihram sebulan, kemah sangat. Kita tak boleh goyang. Saya sampai Mekah, tawaf. Lepas tawaf saya sa'i. Lepas sa'i saya botak kepala. Botak licin kepala. Habis umrah. Tahalul lah. Tunggu Ustaz 2 hari lagi, Arafah. Saya pun pakai ihram, pergi wukuf di Arafah. Saya lah. Pergi wukuf di Arafah. Sebab Datuk minta buat badal haji. Saya wukuf di Arafah. Duduk tengah matahari itu, tadah tangan tu bergetar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta. Siapa? Saya lah. Habis berdoa tu, malam tu, lepas maghrib, pergi Muzdalifah. Pergi Mina. Balik. Tawaf, sa'i. Ada pergi melontak pula ada. Masuk pula hari tasyrik, lontak lagi. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Masuk 11, 12, 13 tasyrik. Habis hari haji. Hari haji ni 5 hari ya. Hari wukuf, hari raya, 3 hari tasyrik. Settle lah. Hak orang pergi lama-lama tu pasal nak maintain ibadah tu supaya masa hari wukuf tu dia tahu nak buat apa. Wah tu. Habis buat haji, saya balik ya. Balik jumpa Datuk. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ini dia. Sijil badal haji, ayak Zamzam dengan sejadah sikit sebagai tanda saya tolong buat badal haji. So atas sijil tu, atas tu tulis telah mendapat haji tu, nama saya kan nama arwah. Semua orang boleh jawab, bukan nama saya. Nama arwah lah dia naik haji. Tapi soalannya, siapa yang tawaf? Saya. Siapa yang sa'i? Saya. Siapa botak kepala? Saya. Arwah dalam kubur tak botak. Betul ya? Yang ni dah sedia botak. Itu lain. Siapa yang wukuf di Arafah? Saya. Siapa yang mabit di Muzdalifah? Saya. Siapa yang duduk di Mina? Saya. Siapa melontak jumrah? Saya. Siapa yang berulang alik? Saya. Nafar awal, nafar sani? Saya. Siapa dapat haji? Arwah. So kalau kita berpegang bahawa orang lain buat ibadah, orang lain tak boleh dapat, badal haji tak sah. Dan ni semua orang sepakat badal haji sah betul ya? Kan semua orang betul boleh buat kan? Jadi kalau yang tu boleh, 5 hari punya kerja boleh, seminggu punya kerja boleh, takkanlah hadiah-hadiah tak boleh. Dapat jawapan tu jadi lepas ni setiap kali amalan kita niat dia hadiah kau, insya-Allah mesti sampai memang. Sebab badal haji boleh buat. Itu lagi lah asas agama. Rukun daripada rukun Islam. Betul? Orang yang tak setuju pun ambil upah badal haji. Itu jawapan saya bagi dah kat tuan-tuan. Jadi kalau orang tanya tuan-tuan lepas ni duk hadiah-hadiah amalan lah, sedekah lagi nak buat wakaf kat masjid, duk niat nama mak bapak kita, sampai tak sampai? Jawapannya sampai ke tak? Apa dalilnya?
badal haji. Tu hafal tu kira kemah tu. Dapat ada tu. Ibu-ibu faham kah? Faham tak saya cerita ni? Dapat? Dapat. Okey. Baik, alhamdulillah. Barulah kita mula. Baru sedap sikit nak mula. Niatkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi SAW. Ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, niatkan kepada ahli keluarga kita, ibu bapa kita, datuk nenek kita, moyang kita, para masyayikh kita, khususnya kepada ahli Korea Masjid Ar-Rahman ini juga. Niatkan kepada semua yang ada dalam ini juga. Dan niatkan juga dengan Al-Fatihah ini, andai ada yang sakit, sembuh penyakit dia. Dengan Al-Fatihah yang kita baca ni, berkatnya itu, andai ada yang dia dilema, tak tahu nak buat ni kan, nak buat ni, tak tahu. Allah bagi jalan keluar dekat dia. Berkat Al-Fatihah kita baca ni juga, malam ni kita niatkan, andai berkatnya ada di situ, dan pasti ada orang-orang yang mana yang susah, dimudahkan urusan. Berhutang, dimudahkan langsai hutang. Dan yang mana yang sakit, disembuhkan sakitnya. Yang mana yang sehat, Allah bagi jauh daripada tak kena. Dan yang mana yang tengah duk belajar nak ambil paksa, Allah bagi berjaya dalam paksa dia. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Dari sini saya mula hujung aku boleh. Baik, soalan cerita kita. Cabaran hijrah akhir zaman. So ada 3 tu. Cabaran hijrah akhir zaman. Titik 2 bertindih solusinya. So solusi ni dia nak minta hang dah senarai dah, apa kami nak kena buat? Okey, yang tu hujung. Sekali lagi, yang tu hujung solusi. So, bahagi yang pertama, maksud dia dulu. Cabaran. Apa maksud cabaran? Cabaran ni maksudnya bertentang. Benda mai ikut sini, kita nak pergi ikut situ. Yang ni standard agama Islam lagu tu. Agama Islam memang lagu tu. Masa Nabi dibangkitkan pun, masyarakat Nabi buta huruf. Nabi suruh kita semua cerdik baca. Boleh faham? Kerana Nabi dia lawan lagu tu. Dia mencabar keadaan yang main. Cabar ni dia lawan. Orang main ikut sini, dia pergi ikut sini. Jadi tajuk kita cabaran. Jadi ada benda hak kita nak lawan. Apa benda yang kita nak kena lawan ni? Hijrah. Oh, bukan lawan bertumbuh. Hak tu menangkan Melaka lah. Hang tuah punya darah ni. Ni rupanya bukan lawan bertumbuh. Nak lawan hijrah. Hijrah ni apa? Oi, banyaklah maksud dia. Payah nak cerita sangat. Kita bagi syarat aja. Hijrah ada 2 syarat. Pertama, itu senang nak urai malam ni lah. Maknanya ada benda yang kita nak berlawan dengan dia tu. Dia tu duk main belah ni, kita nak pergi belah tu. Nak lawan apa tu nak pergi belah tu? Ada 2 syarat dia. Pertama, ada benda yang kita nak tinggal. Hijrah dia kena ada benda nak kena tinggal. Tak ada benda yang tinggal, bukan hijrah nama dia. Kalau tu berubah tapi tak mau tinggal, tu nama dia holiday. Dia bukan hijrah. Dia holiday. Dia tak hijrah. So hijrah mesti ada benda yang kita kena tinggal, baru kita boleh buat. Yang kedua syarat dia, tuju ke mana? Dah tinggal, nak pergi mana? Contoh, Nabi tinggalkan Mekah, tuju pergi Madinah. Sekarang kita nak tinggal apa? Oh, perangai buruk. Habis tu nak buat apa? Tak tahu, tak kena. Itu bukan hijrah. Kalau nak tinggal perangai buruk, nak pergi jadi perangai baik. Yang tu baru betul. Yang tu hijrah.
Nak tinggal panah baran, nak pi jadi yang lemah lembut soleh. Itu bagus. Ada. Ada yang nak tinggal, ada yang nak pi. Jadi tajuk kita apa? Cabaran hijrah. Benda yang kita nak mencabar, nak lawan situasi, bagi orang yang nak tinggal sesuatu dan nak tuju sesuatu, tu senang. Apa masalah cabaran dia pula? Benda apa nak lawan? Senang saja. Dah akhir zaman. Nampak payahlah. Sebab akhir zaman ni dia ada satu hadis Nabi. Nabi kata apa? Akhir zaman ni punya penyakit. Yang baik nampak buruk. Yang buruk nampak baik. Allah. Tu lagu mana tu? Pasal itu tu yang kena baca surah Kahfi tu dia punya petua dia lah. Baca surah Kahfi sebab 10 ayat pertama surah Kahfi tu ayat ke-10 tu doa yang istimewa. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu semua apa itu bagus. Pasal apa? Yang tu penyelamat kita. Apa doa dia? Rabbana, Tuhan kami, atina, bagi kepada kami min ladunka rahmatan. Kami minta rahmat daripada kamu. Benda lain tak mau. Tak mau benda lain. Nak rahmat aja daripada Allah. Pasal bila Allah rahmat, sebab tu kita panggil rahmat ni, rahama ni, rahmat ni. Dia main daripada kata rahama. Rahama ni duduk dekat dia. Kalau ada orang meninggal, kita panggil apa? Almarhum. Rahmat kalimah dia. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas arwah. Rahmat, kita tak kata semoga Allah memberikan syurga. Jarang ayat tu. Ayat yang bila ni, semoga Allah mencucuri rahmat. Betul tak? Akhir zaman, mana akhirat? Rahmat tu yang paling penting sekali yang kita nak tu. Rahmat Allah. Sebab tu doa yang Allah ajak dalam suratul Kahfi, Nabi kita, siapa baca 10 ayat suratul Kahfi, diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Dajjal ni. Ni saja nak abang ni sebab tajuk. Kalau bagi tajuk lain ceritanya. Tuan-tuan yang pilih tajuk tu. Dia kata awak duk cerita seram lagu ni. Nak baca nak cerita dia. Dajjal saja je saya tanya tuan-tuan. Kejahatan Dajjal ni, apa benda yang dahsyat sangat Dajjal ni? Dia buat apa? Dia bunuh orang tak? Saya tanya tuan-tuan. Tak. Dia bukan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj memang dia daripada kalangan umat Nabi Muhammad juga. Dia keluar mai tu, dia keluar mai tu, dia jumpa orang, dia bunuh orang, dia makan orang. Tu Ya'juj Ma'juj. Dajjal tak. Cuba kita baca mana-mana cerita pasal Dajjal pun. Dajjal ni orang seram dengar cerita dia. Tapi dia tak pernah bunuh orang. Dia tak bunuh orang. Pasal apa kita takut dengan dia sangat? Sebab dia punya cara tu. Dia punya cara tu. Seram semua. Itu Dajjal. Bila dia berjalan mai tu, dengan dia tu ada 2 malaikat. Kemah dia tu berjalan tu main dengan 2 malaikat duk ada tepi dia. Hak seorang duk kata dia ni tak betul. Hak seorang kata betul. Betul itu bukan Dajjal betul. Betul hang kata dia ni tak betul. Tapi Allah bagi kita tak dengar, kita dengar kata dia ni yang kata hang betul. Jadi orang sangka Dajjal tu betul. Dahsyat. Bayang, dia tak bunuh orang, dia tak nak duk ganas duk pergi makan orang apa tak ada. Tu. Jadi itu corak akhir zaman. Akhir zaman ni bukan orang gaduh duk bawa keluar pedang, duk bagi kat kita, duk pergi tikam orang. Tak ada. Orang tangkap gambar yang bubuh, bergaduh habis semua. Tu akhir zaman no? Akhir zaman. Akhir zaman ni dia termasuk dalam salah satu ilmu yang kita kena sabit daripada hadis malaikat Jibril. So ni saya masih hurai tajuk lagi, belum masuk lagi apa cabarannya macam mana nak ni, apa solusi belum lagi. Ni hurai tajuk dulu bagi faham tajuk. Boleh ya? Boleh. Dah tuan-tuan pilih tajuk tu.
Itu bukan saya ikut je lah. Jadi bila tengok tajuk, hak yang nak ceramah pun tak faham. Hak yang dengar lagi telah. Okey. Suatu hari, Nabi duduk dengan para sahabat. Ini kata Sayyidina Umar. Bainama nahnu julus. Hadis yang kedua tu, hadis kedua daripada hadis 40 Imam Nawawi. Bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dengan Nabi Muhammad. Duduk kata Sayyidina Umar. Kalau hadis dia an Umar Khattab radhiyallahu anhu aidan. Dimula lagu tu. Bainama nahnu julus inda Rasulillah. Kami duduk dengan Nabi Muhammad. Duduk. Hadis ini nama hadis Jibril lah. Hadis ini dikenali dengan nama hadis Jibril. Kami duduk dengan Nabi Muhammad. Tahu saja masuk satu orang lelaki. Masuk. Kalau lah ni tempat masuk malaikat Jibril tu, dia dipanggilkan nama dia Babu Jibril. Dekat Masjid Nabawi tu nama Babu Jibril. Kemudian Jibril masuk. Tapi masa tu semua orang tak kenal Jibril. Jibril masuk tu, Jibril tu, dia nak Sayyidina Umar kata, ni Sayyidina Umar yang cerita, takkanlah dia nak bohong pula. Dia kata apa? Dia tu, lelaki yang masuk tu, syadidun bayadun thiyab. Baju dia putih melepak. Putih sangat. Maknanya, dia bukan orang musafir. Sawadus syar. Rambut dia berkilat comel lawa. Lelaki ni. Maknanya dia bukan orang musafir sebab baju dia tak ada debu. Bila baju tak ada debu ni, okey. Kan berhenti saya cerita tadi, kita patah balik. Saya nak hurai bagi tuan-tuan faham. Kan sepupu Nabi nama Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ini cousin Nabi, satu orang sahabat yang luar biasa. Yang ni dia panggil lebih kurang macam apa, orang kata apa, bintang ummah lah ni. Segala, bayangkan, sahabat mustahil lah, sombong mustahil lah, belagak sebab mereka semua ahli syurga. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah lah. Kita semua sahabat Nabi yang ada, kalau ikut arwah Tuan Guru Datuk Harundin, pada hari pembukaan kota Mekah tu umat Islam ada lebih kurang 200 ke 300 ribu. Sebab yang buat haji dengan Nabi saja 100 ribu. Hadis tu. Nabi buat haji wada' yang baru ni kita doa hari Arafah, khutbah akhir Nabi. Betul tak? Nabi khutbah tu depan 100 ribu orang. Sebab tu kita, saya, siapa-siapa yang ada jangan duduk dabik dadah. Nabi lagi champion. Kita mutawif paling larat bawa 2 bas. Nabi bawa 100 ribu. Apa nak lawan? Bayang Nabi bawa 100 ribu. Duduk pada Arafah, seorang dia aja khutbah. Cekap Nabi. Kemah Rasulullah. Suara ni macam mana boleh sampai belakang, kita tak tahu. Tu memang Allah punya kerja. Kita tahu Nabi bukan jenis cari, oi, lu betul. Nabi bercakap cara Nabi ya. Tapi sampai belakang boleh dengar tu. Allah Akbar. Luar biasa. Nabi punya mukjizat ni. Tu. Apa nama Sayyidina Ibni Abbas, luar biasa dia tu. Dia boleh dabik dada, dia bagi tahu dekat semua. Dia kata apa? Aku boleh bagi tahu semua ayat Quran itu di mana dia turun, sebab apa dia turun, kepada siapa dia turun. Tak akan ada orang lebih tahu daripada aku. Itu dia, sepupu Nabi ni, Ibn Abbas. Dia, masa Nabi wafat, umur dia 18 tahun. Very young man. Bukan young saja, handsome boy, smart man. Kacak, cousin Nabi. Bayang, cousin dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak dia lagu mana? Takkan tiba-tiba kulit gelap pula dah. Kan Nabi kulit putih. Lawa orang dia, Sayyidina Ibn Abbas. Masa Nabi dah wafat, dia nak pergi belajar dengan anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Dia betul. Kan belajar dengan sahabat. Betul. Alhamdulillah. Dia nak pergi belajar, dia pergi rumah. Sebab ni alim.
Anak Sayyidina Umar antara orang yang alim di kalangan sahabat. Bayangkan sahabat semua alim hadis. Nabi ajar lebar. Di kalangan hak alim tu, dia lagi paling alim. Oh, ini Tok Guru, Maulana. Kita ada Maulana. Maulana. Pergi rumah dia, bagi salam. Assalamualaikum. Tak ada orang keluar. Nak ketuk pintu, takut ganggu dah orang tak jawab. Salam. Dia duduk di depan rumah, tunggu Tok Guru keluar. Walhal dia tu dah, kan tadi saya dah habaq dah, Ibni Abbas tu dia dah habaq, dia alim. Orang semua tahu dia cousin Nabi, alim. Tapi main nak menuntut ilmu punya cerita, dia boleh duduk dekat luar tu, Nak baca cerita ni, dalam hadis ada, dalam manaqib ni biografi ada. Tapi yang the latest sekali senang nak beli kat kedai ada, tu buku tajuk dia, Fatashabbahu, karangan Ustaz Muhadir Haji Jul. Ada dalam buku tu. Fatashabbahu, tajuk dia. Tirulah mereka. Malam ni memang saya akan banyak cerita nama-nama tokoh aja. Ada sebab dia, itu solusi dia. Itu solusi dia. Itu solusi dia. Malam ni insya-Allah saya akan cerita banyak cerita-cerita tokoh-tokoh yang tuan-tuan akan rasa lazat. Saya baca pun rasa, ya Allah, manusia ni lagu mana dia hidup? Kita ni hidup tu hidup juga. Makan nasi Arab tak kalah. Kambing. Kan? Kena pula Jabatan Agama Islam Melaka. Nasi Arab wajib. Tapi hidup kita biasa aja. Depa makan tak cukup. Tapi luar biasa. Dia punya cerita ni. Ini antara yang saya nak cerita ni. Ibni Abbas, cousin Nabi, Nabi doa kat dada dia, dia kata, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah bagi dia alim di ni. Alim dia sampai dia boleh kata, saya boleh bagi tahu kat semua orang, 6,236 ayat Quran tu turun di mana, sebab apa turun, pada siapa dia turun. Dia boleh cerita semua. Saya yakin kita qul Allah pun tak tahu, betul ya? Qul Allah turun kat apa? Qul Allah. Munggui. Selesai lah. Tu level kita, Maulana. Ni kita Maulana. Ini Maulana lain. Tapi punya nak ambil ilmu dengan Tok Guru, dia pergi duduk depan rumah Ibni Abbas. Dia pergi duduk rumah anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Abbas dia. Nak panggil, takut kacau. Tak apalah, tunggu Tok Guru keluar lah. Takkanlah Tok Guru tak mau keluar rumah langsung. Dia duduk depan rumah tu. Nak habaq kata hadis yang Sayyidina Umar kata tadi, baju putih, rambut berkilat tu bukan musafir. Sebab apa? Ni yang duduk tu, dalam hadis tu sebut, berdebu kerana angin dan asap padang pasir di bumi Madinah ketika tu. Berdebu penuh dia. Dia duduk duduk, tunggu. Sampailah anak Sayyidina Umar keluar. Dia tengok ni siapa dia ni, duduk ada depan rumah. Sampai tak jam, penuh debu. Gabui debu tu. Astagfirullah, ini sepupu Rasulullah. Ahlul Bait Nabi. Kenapa duduk sini? Terkejut dia. Pasal mana abang kata? Bukan musafir, duduk saja pun berdebu. Hak kawan ni, dia masuk-masuk dengan baju putih, melepak rambut elok ni. Siapa dia ni? Orang tak kenal dia. Dia main masuk tu. Dia main duduk. Rukbatan ila rukbatihi. Lutut dia bertemu dengan lutut Nabi. Ini lelaki hak handsome tadi tu. Baju putih, rambut hitam. Wa kaffaihi ala fakhidhaihi. Dan tapak tangan dia pegang paha Nabi. Dia pegang paha Nabi tu, kira bayangkan lutut temu lutut, tangan pegang paha. Oi, rapat muka dia lagu tu dengan Nabi tu. Duduk tu. Maknanya ada benda important. Tak mau ada gap, orang boleh duduk halang depan, duduk lalu. Tak ada mak. Duduk lagu tu depan Nabi lagu tu. Dia kata apa? Akhbirni anil Islam. Habaq kat aku Islam tu apa? Tu kita punya pegangan tu. Tu hadis nombor 2 tu. Pasal tu Imam Nawawi rahimahullahu taala ni masih huraian tajuk tau. Belum isi lagi. Belum. Tak masuk pun lagi. Sikit pun tak sentuh lagi. Sebab tajuk dia cabaran. Cabaran mesti kena senarai. Kalau apa cabarannya? Tak bagi tahu pun lagi cabarannya apa pun. Nak bagi faham tajuk tu yang kata kenapa cabaran nak hijrah tu susah akhir zaman. Pasal cerita-cerita lagu ni. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala
Hadis yang saya baca ni hadis kedua daripada 40 hadis Imam Nawawi. Nama dia Arba'in An-Nawawiyah. Masjid ni confirm ada. Kitab tu wajib. Tak mana saja pergi rumah Allah, mesti wajib kitab tu ada. Ada cakap tuan-tuan jeling mesti jumpa punya kitab tu. Kitab tu masyhur. Kerana apa? Itulah asas nak faham agama Islam. Di kalangan kita, siapa yang tak dan baca hadis tu, tak dan hafal hadis dalam tu lagi, tiba-tiba duk bercakap, dia bercakap atas asas apa? Dia tak tahu asas agama Islam apa dia. Imam Nawawi kata apa? Muqaddimah dia, Imam Nawawi kata apa? Muqaddimah lagi dah kemah dah. Apa dia? Kita kan banyak duk amal-amal ni, orang kata hadis kita hadis dhaif dan sebagainya. Muqaddimah Imam An-Nawawi, striker mazhab Imam Syafi'i, pakai hadis dhaif. Muqaddimah dia hadis dhaif. Kalau orang alim pakai hadis dhaif. Kita yang ulam ni, hak alim pakai hadis dhaif. Hak yang kita lagi kena pakai ya, untuk beramal. Sebab apa? Dia untuk kelebihan kita beramal. Yang ni kata ulama. Contoh azan? Boleh azan? Sila. Dia penduduk tempatan. Kita kalau boleh kena azan. Sebab penduduk tempatan, dia jarang tengok jam untuk sembahyang. Dia tunggu azan. Saya kalau dia tak dengar azan hari ni, dia ingat isyak tak ada. Dia tak dengar pula azan, rasa isyak. Tak ada ni malam ni. Azan lah. Boleh kan bincang lagu tu? Boleh kan? Dia bagi rapat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. مرحبا يا رسول الله يا حبيب الله سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله. أشهد أن محمد رسول الله. مرحبا يا رسول الله يا حبيب الله يا سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر، الله أكبر.
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi at-tamati wa salati sayyidina Muhammad. Wa syarafa wa darajatal aliyata wa ba'ath maqam. Kala tukhlifuna aqla zunuban innaka antal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kat mana kita berhenti tadi? Apa dia? Hadis kedua. Hadis 40 Imam Nawawi, betul? Yang kita nak baca tu kan? Kita nak cerita pasal akhir zaman tu. Jadi kita kata tajuk kita cabaran, benda yang kita nak lawan dia, supaya kita dapat berhijrah, meninggalkan sesuatu yang kita tak mau kepada sesuatu yang kita nak tuju di zaman akhir zaman. Kenapa kena akhir zaman? Akhir zaman topik yang penting. Mana kita tahu hadis kedua daripada 40 Imam Nawawi. Betul? Macam tu betul ya? Pembincangan kita betul ya? Baik. So dalam hadis yang kedua itu, Imam An-Nawawi mengumpulkan kepada kita 40 hadis Imam Nawawi. Nama 40 tapi dalam tu 42. Kalau diikutkan syarah yang lain, semua kekalkan 42. Tapi kalau ikut syarah daripada Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dia karang satu kitab syarah hadis 40, dia tambah lagi 8. Dia kata ini akan melengkapkan lagi yang lagi 40 tadi. Jadi 42 campur 8, 50 asas agama. Muqaddimah Imam Nawawi tadi tu, Imam Nawawi kata apa? Ramai ulama yang kumpul hadis 40. Tetapi di kalangan mereka ada yang kumpul untuk usuluddin. Ada yang kumpul untuk furu' seperti jihad, seperti zuhud, seperti apa ilmu dan sebagainya. Aku, kata Imam Nawawi. Ni bukan. Bila dia kata aku tu, bila dia tunjuk kat dia, tuan-tuan kena tahu. Hak ni bukan aku syok sendiri. Aku ni bila Imam Nawawi kata saya mengumpulkan 40 hadis asas agama, tuan-tuan kena tahu dia ni siapa dia. Imam Nawawi ni tuan-tuan kena tahu dia punya latar belakang dia siapa dia. Yang dia boleh berani menyusun asas agama untuk, sebab Imam Nawawi lahir bukan dekat-dekat dengan Rasulullah, jauh daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah, kurang-kurang 150 tahun dekat dengan Nabi. Imam An-Nawawi ni dah jauh, lahirnya tahun, senang nak apa? 631 Hijriah. Wafat pada tahun 676 Hijriah. Ni tahun dia wafat, tahun lahir pula seorang lagi ulama iaitu Imam Az-Zahabi. Ni lagi Maulana. Yang ni dia cari hadis balik untuk Imam Al-Ghazali. Dia tapau habis semua yang mana yang kata tak jumpa hadis Imam Al-Ghazali. Sekali lagi saya cerita semua malam ni insya-Allah. Tapi pukul 9 balik ya. Nampak semangat tu tapi sini tak ada jam, bagus noh. Dia tak ada jam, kita pun tak tahu pukul berapa lah ni. Allah Akbar. Depan penceramah dia tak ada jam, kita tak tahu pukul berapa aku pergi tadi kan. Allahumma salli ala Muhammad. Betul? Dan juga semua Imam Nawawi yang dia berani letak hadis nombor 2 asas agama kita adalah hadis membincangkan pasal akhir zaman sebagai 4 benda yang kita kena tahu kalau nak jadi umat Nabi Muhammad. Dia berani letak lagu tu. Dia tu siapa? Imam Nawawi ni nak abang kat tuan-tuan. Biasa sekali dia tulis dalam dia punya biografi dia. Dia kata apa? Aku ketika umur 7 tahun. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab-kitab kelebihan hadis ulama semua ni ada cerita Imam Nawawi. Silap-silap kalau tekan dalam internet pun ada. Saya tak tahu lah sebab kita baca dalam kitab. Tapi saya rasa kalau tekan mesti keluar punya cerita ni. Imam Nawawi kata apa? Aku ketika umur 7 tahun pada bulan Ramadan malam 10 malam terakhir, malam saya tak ingat dia sebut 27 atau tidak, tapi dia kata 10 malam akhir. Aku terjaga dari tidur. Aku tengok mak bapak aku sedang beribadah. Yang tu kita kena tahulah. Nak dapat anak lagu Imam Nawawi ni, mak bapak dia kira bangun semayang malam berjemaah lah. Semayang tahajud tu kira makanan dia. Kita hak terkejut-terkejut ni tak ada lah.
Anak kita pun jadi macam terkejut juga lah. Ni perangai lah korang kau pula lawan kita. Imam Nawawi kata, aku bangun malam tu, aku tengok mak bapak aku nak ibadah. Dan aku nampak ada cahaya pada malam itu. Dan ulama hurai, itu adalah malaikat yang ada pada malam Lailatul Qadar. Maknanya apa? Imam Nawawi biasa nampak malaikat pada malam Lailatul Qadar. Ini level dia, umur 7 tahun. Pak, kalau dia nampak lagu tu, tapi dia duduk pergi main ke apa, tak apalah. Dah, umur dia 19 tahun. Dia tulis dalam kitab dia. Dia kata apa? Baqaitu sanatai la adau jambi alal ardi. Biasa ketika aku khairah belajar di Baghdad. Masa dulu dia nak belajar ilmu masa dulu, kena pergi Baghdad. Tahun 600 lebih itu semua kena pergi Baghdad. Dia pergi Baghdad tu, dia pergi belajar tu, khairah, ilmu banyak tu, tok guru ni, tok alim ni. Ni kalau kumpul dalam majlis tok alim lagu ni, ambil batu baling, kena kepala tok guru ni, mesti. Semua tok guru dalam tu. Jadi dia pergi belajar sana, menadah dengan tok guru ni, tok guru ni. Jadi dia khairah. Dia kata apa? Baqaitu sanatai la adau jambi alal ardi. Pernah ketika aku khairah belajar, 2 tahun aku tak tidur. 2 tahun tak tidur. Cik, la ilaha illallah. Kita 2 minit tidur dah. Hak tu kalau majlis lagu ni. Khutbah Jumaat, naik-naik tidur dah. Imam Nawawi dia tulis, dia kata, aku pernah masa khairah dulu, 2 tahun aku tak tidur. Allahu Akbar. Ish. Bang, 2 tahun tahu tak? 700 hari tahu tak? Ni idola kita. Ni idola kita. Cerita-cerita mereka kita kena baca. Sebab apa? Kalau betul lah Imam Nawawi ni syur sendiri duk buat lebih kurang dia ni apa duk angkat dia jadi striker mazhab Imam Syafi'i terror tak mana sangat. Ni kitab dia daripada tahun 676 dia wafat. Awak? Hak ni clear dia. Oh, yang ni tak clear. Patut saya duk gelak seorang-seorang. Oh. Pakai yang ni. Loh. Nak contoh balik daripada awal. Kalau ulang balik tu kira lagu ulang 2 tahun juga tu. Awak tak abang daripada nasihat. Bukannya payah. Imam Nawawi kata, taklah kalau kita kata dia ni syur sendiri ya. Wah, ya zubillah, jangan duk kata lagu tu kat ulama lah no. Zaman lah ni orang tu nak bagi solusi tu. Sebab zaman tak apalah bagi jawapan tu siap lah. Dia punya cabaran dia tu, solusi dia ialah akhir zaman ni kita kena ada idola. Ramai orang yang berubah kerana ada idola. Dan ramai orang yang tak berubah sebab dia tak jumpa idola dia siapa dia. Sebab dia cari lubuk salah. Duduk dengan golongan-golongan yang memandang ulama ni tak ada apa. Itu kerja orientalis. Ni Melaka banyaklah sejarah tu. Orang main masuk agama Islam tapi bukan untuk nak masuk agama Islam. Dia masuk untuk merosak orang dalam agama Islam. Fitnah tok guru alim ulama bagi hilang idola masyarakat. Bila hilang idola, tak ada. Saja saya sebut. Bukan suruh gaduh lah. Nak habaq kata sistem. Kan hari ni orang semua duk sembang sistem. Bukan saya cakap. Ni ketua-ketua polis yang cakap, bukan saya. Cuba tengok balik orang-orang yang ekstremis. Semuanya lepasan universiti. Yang lepas daripada pondok, madrasah, mana ada. Kita diajar untuk hormat orang. Betul tak? Dulu yang ikut ayah P dan semua. Doktor, mana? Universiti. Betul? Madrasah-madrasah ni lah yang menjadi tulang belakang dalam masyarakat. Pasal itu kalau kita heran, kenapa dulu di negara kita banyak madrasah, tiba-tiba jadi macam hilang pula budaya tu. Tahu-tahu berlaku macam-macam. Tulang belakang tu.
Kita diajar untuk hormat ulama, kita tak diajar untuk hina ulama, tak diajar untuk buka aib ulama, tak diajar untuk buka aib ketua kita. Siap diajar untuk berdoa, ya Allah, tutupkanlah aib guru kami, jangan bagi kami nampak, kami tak mau. Tutupkanlah aib ibu bapa kami tak mau tengok. Tu diajar kita. Hari ini lagi boleh dibuka. Diajar pula dan dibuat seperti tidak berdosa kerana yang buat tu juga adalah para ustaz. La haula wala quwata illa billah. Sebab apa? Kejayaan umat mesti pada ada idolanya, ada ikutannya. Itulah kata Prof. Afifi, beza di antara agama Islam dengan agama lain. Agama lain, mereka tak sempat nak belajar banyak daripada nabi-nabi mereka. Semua dah kena bunuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun menjadi ikutan kepada orang yang ada bersama Nabi selama 63 tahun. Maafkan saya. Kita, bapa kita, bukanlah kata level Nabi ke level Tok Guru. Bapa kita yang kita duk tengok selama daripada kita kecil sampai besar tu pun ada perangai-perangai bapa kita yang kita ikut. Betul tak betul? Cara kita sinsin baju, betul? Bayangkan sahabat hidup dengan Nabi 63 tahun. Daripada Nabi kecil sampai Nabi wafat. Tak percaya. Dia kata, tu ustaz agak aja kot. Habis itu ayat Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullah. Sambung sampai habis nanti. Apa dia? Bagi Nabi ada contoh toladan. Tujuan contoh toladan untuk dicontohi. Itulah umat Nabi Muhammad diajar. Sebab tu kita dijadikan budaya ilmu, manaqib ulama, tambah di Melaka. Ada ramai Al-Haddad, imam-imam, ulama-ulama, tok-tok guru maqam yang ada. Cerita tu kena diketengahkan. Kerana itulah senjata solusi untuk akhir zaman. Figura-figura, bukti dia. Saja aja tanya tuan-tuan. Saja aja. Zaman dulu, balik 10 tahun sudah, 20 tahun sudah. Ada tak superhero? Ada. Apa takkanlah Superman? Tak ada zaman-zaman tu. Ada. Tapi yang rancak keluar superhero bila? Zaman-zaman sekarang sampai ke depan. Betul tak betul? Pasal apa orang buat lagu tu? Sebab orang semua tahu manusia perlukan figura dalam hidupnya. Kalau tidak, takkan mat kilau boleh melonjak naik. Betul, itu figura. Tiba-tiba semua orang rasa macam, aku Melayu. Awak dulu tak baca ke cerita Mat Kilau? Awak orang tak cerita ke kat pentas ni cerita apa nama Tok Kenali? Cerita. Tapi sebab kita tak gambar, kita tak nampak, jadi kita tak tahu. Benda yang boleh nampak dengan kepala kita boleh digambarkan, itu yang kita nak ikut. Sebab itu, tanda-tanda Dajjal, kita tahu. Kita diajar Imam Mahdi, betul? Diajar Nabi Isa, betul? Sebagai yang kita nak ikut akhir zaman. Betul tak betul? Tidak. Sebab figura. Tu yang orang jadi sesat. Sebab mereka tak tahu yang mana yang betul. Sebab tu majlis-majlis macam ni, kena ketengahkan yang betul. Supaya yang tak betul terpadam. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Yang baik akan tenang, yang tak baik itu keluar. Jadi kalau yang baik tak buat, tak ada. Sebab tu Imam Nawawi, striker mazhab Imam Syafi'i, umur 19 tahun, 2 tahun tak tidur sampai mengaji ilmu. Macam ni sudahlah, macam ni jangan nak faham. Tuan-tuan ni, kita tak kata kita bodoh, kita cerdik juga. Tara duk tidur selalu pun cerdik. Kalau 2 tahun tak tidur, takkan bodoh lah. Ni Imam Nawawi. Jadi dia kata apa? Imam Nawawi kata, kumpulkan kat kamu semua 40 hadis asas kepada agama Islam. Pasal tu kena baca yang tu. Dalam tu yang ada cerita pasal kita punya diri kita, siapa yang kita kena ikut, apa yang kita kena amal, apa pegangan yang kita kena pegang. Dalam tu. Hadis 40. Hadis yang kedua tu dia cerita kat kita, pegangan kita yang mula sekali. Ada 4. Pertama, malaikat Jibril kata kat Nabi, akhbirni anil Islam. Habaq kat aku Islam tu apa? Rukun Islam lah. Nabi kata, angkat syahadah, 2 kalimah syahadah, semayang, puasa, zakat, haji. Malaikat, tapi masa tu semua orang tak tahu malaikat lah. Lelaki tu kata, betul. Sayyidina Umar kata, I say man.
Dia ni tanya, dia pula kata betul. Kacau. Siapa dia ni? Dia pun tak tahu siapa dia. Lepas tu dia tanya pula Nabi, akhbirni anil iman. Nabi steady kan? Nabi tenang, Nabi jawab. Iman tu beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada qada dan qadar, dan beriman kepada hari kiamat dan qada dan qadar. 5 dan 6. Yang keempat tadi apa dia? Beriman kepada Rasul. Tetap ada figura juga. Loh, Nabi tak ada, Rasul tak ada dah. Dah, Nabi ada tinggal kat kita. Dia kata apa? Al-ulama warasatul anbiya. Jadilah nak jadi engineer kan, jadi tak ada masalah. Idolakan para ulama-ulama yang ada. Sebab walaupun kita engineer, bila kita idolakan orang yang alim, kita akan tahu apa akhlak yang kita kena buat. Sebab tu idola saya, macam tu. Tu. Nabi jawab tu, 6 rukun iman. Sadaq, dia kata, hang betul. Terkejut lagi sekali. Lah, dia kata betul. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Yang pertama, rukun Islam. Islam apa dia tadi? Semayang, puasa, zakat, haji, syahadah. Yang ni panggil syariat. Syariat kita di Malaysia, mazhab Imam Syafi'i. Melaka pun sama. Tu kena clear tu. Awak dia kata mazhab lain tak betul. Kita bukan bincang tajuk mazhab lain tak betul. Tak ada siapa bincang tajuk tu. Jangan campur aduk. Tu masalah tu bila baca soalan salah jawab. Ni cikgu duk ajak daripada dulu lagi. Faham soalan. Allahu Akbar. Bila kata di Malaysia pegang mazhab Syafi'i, maksudnya ialah Malaysia, address dia mazhab Imam Syafi'i. Tu je. Bukan bermakna kita tak sebut yang lain tu salah. Boleh faham? Para Nabi ada berapa? 124,000. Yang ni bukan kajian universiti. Jangan silap. Hari ni semua nak dengar kajian universiti saja. Ni doktor mana kata? Nak dengar hak tu saja. Kalau tok guru pondok aja, tak mau. Tak boleh lagu tu. Mana boleh kira lagu tu? Ilmu bukan atas khatah. Yang ni hadis Nabi Habib. Jumlah Nabi ada 124,000 orang. 124,000 orang. Yang wajib 25. Habis yang baki lagi semua salah? Ada. Itu jawapan dia tadi tu. Bila yang kita sebut 25 Rasul, Adam, Idris, semua, bukan maksud Nabi lain salah. Yang ni asas. Sama macam kita. Malaysia, syariat dia, syariah dia tu, pakai Imam Syafi'i. Yang lain, ini asasnya baru kita boleh faham yang lain. Kalau yang Imam Syafi'i punya kita tak faham. Pasal apa kena 3 kali suci? Kenapa kita kena musafir 3 hari saja? Lepas tu hari yang lain kita tak boleh nak sembahyang jamaah. Pasal apa? Yang tu pun kita tak boleh nak faham. Macam mana nak faham yang lain? Asas dia dulu Imam Syafi'i. Jangan hina Imam Syafi'i. Kita tak kena Imam Syafi'i. Saja tanya. Lagi sekali. Pasal apa nama Imam Syafi'i? Pasal pakai mazhab Imam Syafi'i, kenapa tak pakai nama Imam Syafi'i itu betul? Nama Imam Syafi'i betul, Muhammad bin Idris. Kenapa tak jadi mazhab Al-Muhammadi atau Al-Idrisi? Dah betul tak? Syafi'i itu siapa? Sebab dia kemas sangat, dia Syafi'i. Dah. Syafi'i itu siapa dia? Asy-Syafi'i. Syafi'i itu siapa dia? Syafi'i, Tok Wan Imam Syafi'i nombor 3. Nama Imam Syafi'i, kan saya dah janji dengan tuan-tuan. Malam ni saya akan cerita figura-figura ni. Kerana mereka luar biasa. Mereka manusia yang hidup atas muka bumi. Makan macam mana kita makan. Malahan kurang daripada kita. Mereka duduk, mereka pijak di bumi yang sama. Di bumi Mekah, di bumi Madinah, di bumi Baghdad, di bumi Mesir. Kami belajar di Mesir. Kita pergi tempat yang sama, pergi makam mereka. Mereka hidup atas muka bumi. Tapi mereka punya kedudukan tu, luar biasa. Luar biasa. Imam Syafi'i, pasal apa kita panggil nama Imam Syafi'i? Sebab Syafi'i adalah nama Tok Wan Imam Syafi'i yang ketiga. So, nama Imam Syafi'i Muhammad, nama ayah Imam Syafi'i Idris. Nama Tok Wan dia yang pertama, Abbas. Nama Tok Wan dia nombor 2, Osman. Nama Tok Wan dia nombor 3, Syafi'i. Loh, pasal apa ibu nama Tok Wan nombor 3 tu? Anda tak tahu kan? Ni saya nak bagi tahu.
Tahukah tuan-tuan, pasal apa Imam Syafi'i yang kita pegang mazhab dia tu? Pasal apa Malaysia ni kita pilih yang tu? Kenapa Allah takdirkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah, ulama-ulama daripada Yaman yang ada mazhab Imam Syafi'i ni yang sampai dekat kita? Pasal apa? Salah satu dia ialah Syafi'i, Tok Wan Imam Syafi'i itu, semoga Allah merahmati keturunan-keturunan mulia ini, dia adalah sahabat Nabi. Dia baru duk, Syafi'i, Tok Wan Imam Syafi'i yang nombor 3 tu sahabat Nabi. Kita nisbahkan mazhab yang kita pegang kepada nama sahabat Nabi. Baru dia rasa syok dia. Selama ni tu ingat kan? Duk ingat apa? Aja tu Malaysia pegang yang tu. Dia suruh ada halal-halal hak ni paling kemah pakai hak ni. Dia apa masalah dia? Dahlah Imam Syafi'i keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kalaulah kata hak tu pun orang tak punya, kurang-kurang tu dia sahabat Nabi. Mana kita berpegang dengan satu mazhab yang dibawa oleh cicit kepada sahabat Nabi. Kemahlah. Atau boleh tak kalau saya kata macam ni? Nak habaq terror tak terror Imam Syafi'i ni? Syariah yang dia hafal, dia bawa, yang dia susun, dinisbahkan kepada Tok Wan dia yang menjadi sahabat Nabi. Mana boleh nisbah kepada satu benda kalau benda tu tak sama? Betul tak betul? Aduh. Ini bukan calang-calang orang Imam Syafi'i. Ibu, alang-alang dah sebut nama Imam Syafi'i, teringatlah arwah Datuk Arudin cerita kat kami. Mak Imam Syafi'i ni luar biasa. Pasal tu Imam Syafi'i luar biasa. Mak dia kata dekat dia, dia abang kat mak dia kata dia nak pergi belajar. Masa tu umur dia 8 tahun. Sebab dia terlalu alim. Dia terlalu bijak. Dia bijak sangat. Luar biasa. Ni kalau saya lah. Orang-orang macam ni, dia jenis level orang yang pertama. Dalam dunia ni, hidup kita ni, ada 2 jenis manusia. Satu, manusia yang kasih sayang Allah pi dulu daripada dia sayang dekat Allah. Maknanya Allah sayang dia awal. Tak boleh marah lah tu. Dah ikut suka Allah lah. Orang nak marah Allah. Kenapa Allah tak sayang kat aku macam ni pun? Tengoklah perangai hang macam tu. Imam Syafi'i ni jenis masa dah kecil tu kira Allah sayang dia dulu. Macam para Nabi lah. Para Nabi sebelum nak jadi Nabi tu dia pun orang biasa. Tapi Allah sayang dia awal. Ni Allah sayang dia awal. Luar biasa lah. Sebab tu kita kena ikut dia. Allah sayang dia. Sebelum dia nak sayang Allah. So Allah sayang dia awal. Imam Syafi'i umur 8 tahun, dia alim sangat. Sehingga kan kecerdikan dia, buku berapa ni? La ilaha illallah 9 dah. Tajuk, isi dah masuk langsung. Memadai lah. Esok kerja kan? Tidur awal ni. Maafkan saya lah, saya ambil masa tuan-tuan sikit lagi, tak apa kan? Maafkan saya. Boleh tu, sikit lagi maafkan saya. Ada 5 minit, 10 minit cukup lah. Tapi saya dah bagi dah solusi tu siap-siap. Solusi dia ialah kena ada figura. Saya seolah-olah habis maya Aisyah saat lagi, tak apalah kalau nak ambil masa sikit, tak apa. Habis Aisyah ke esok ke lusa. Tapi kalau lagi bagus, keluar pintu masjid ni, kita apa? Siapa idola kita? Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Siapa idola kita? Letak satu. Imam Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad. Itu doa-doa kita semua main daripada dia. Imam Al-Haddad, Al-Habib Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki. Siapa idola kita? Letak satu. Ikut dia. Sebab apa? Kata ulama, ikut ulama yang dah wafat, insya-Allah benar. Sebab apa? Mereka dah wafat dalam benda yang elok. Arwah Datuk Arudin mati depan mata kita. Kita tengok macam mana mati elok. Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, Tuan Guru Haji Soleh, Syekh Fahmi Zamzam. Semua tu Tok Guru.
Mereka mati keadaan baik. Kita tengok mereka. Confirm mereka elok. Saya dah sebab saya masih hidup. Boleh jadi esok saya berdosa. Boleh jadi esok saya salah. Boleh jadi esok saya fasad. Wah, yang sebenarnya lah. Tapi boleh jadi sebab hidup. Yang wafat ni nama-nama yang saya sebut tadi ni. Nama je wafat. Allah kata apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Depa hidup. Kata guru kepada Imam Syafi'i, Imam Sufyan bin Uyainah, "'Inda dzikri salihin tanzilur rahmah." Sebut nama orang soleh, turun rahmat. Imam Syafi'i orang soleh kah? Bukan, penghulu orang soleh. Imam Nawawi orang soleh kah? Ini kalau dalam kategori wali-wali yang dibincangkan dalam, dia ada buku wali-wali Allah. Ini orang panggil apa? Wali kutub. Dalam dunia, wali ada 4 orang je yang pegang kategori wali kutub. Itu salah seorang dia, Imam An-Nawawi. Bukan calang-calang orang. Sebut nama orang soleh ni, mak bapak kita, tok wan kita yang banyak zikir, yang kita tengok ni soleh ni. Sebut nama mereka pun turun rahmat. Kalau sebut nama penghulu ni, Allahu Akbar. Itu yang ada qasidah-qasidah yang puji orang alim apa semua ni. Penting. Bukan calang-calang. Sikit lagi. Ibu Imam Syafi'i ni hebat. Sajalah alang tu sentuh pilah. Sebab al-ummu madrasatun iza a'data syaban tulal i'raqi. Ibu-ibu adalah madrasah. Kalau ibu-ibu lengkap madrasah dia, maka akan lahirlah generasi yang luar biasa. Terbukti ya. Imam Syafi'i anak yatim dibesarkan oleh ibunya. Imam Al-Bukhari anak yatim dibesarkan oleh ibu dia. Imam Ibnu Katsir anak yatim dibesarkan oleh ibunya. Imam Syekh Abdul Qadir Jilani anak yatim dibesarkan oleh ibu dia. Semua tok guru alim kita pegang dengan mereka. Tu kuasa ibu. Imam Syafi'i, sebab tu ibu-ibu kena jaga diri, pelihara diri, tambahkan zikir, tambah munajat. Sebab orang perempuan mulut dia luar biasa, dia punya kalam dia tu. Allah bagi dia lebih sikit. Tu kalam dia tu. Doa dia, tersedik hati dia. Ibu. Imam Syafi'i main gubernur Mekah. Imam Syafi'i duduk kat Mekah. Gubernur Mekah main. Tapi dia keturunan daripada Gaza, Palestin ni geng. Gubernur Mekah ni notis kecerdikan Imam Syafi'i. Main kat rumah, bagi tahu kat mak dia, nak bawa dia ni kena pergi belajar dengan Imam Malik. Sebab Imam Malik lahir pada tahun 60 Hijriah. Maknanya masa Imam Syafi'i tu membesar umur 8 tahun, Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. So lebih kurang masa tu umur Imam Malik tu dalam dah 100 lebih. Dah alim dah, sebab apa? Mengaji dengan para sahabat. Dia panggil Imam Darul Hijrah. Dia duduk kat Madinah, tak keluar-keluar daripada Madinah, tak pergi mana. Pasal Rasulullah di hatiku sallallahu alaihi wasallam. Oi, ini luar biasa. Oi, tok guru besar ni. Jadi gubernur Mekah ambil Imam Syafi'i, hantar pergi dekat gubernur Madinah. Tulis surat, bawa gubernur Madinah, bawa Imam Syafi'i pergi jumpa Imam Malik sebab nak bagi hafal. Masa bawa tu gubernur tu ketak. Sehari saya cerita yang Imam Syafi'i, sehari saya cerita sana. Bawa gubernur, bawa Imam Syafi'i ni, tengok surat, jumpa dengan Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, ajarkan budak ini jadi alim. Tengok lagu tu. Allah, nak jumpa Imam Malik. Gubernur TYT ketak jumpa ulama masa tu. Main dengan depa. Angkat slipper pun setan lari. Ni level-level tok guru ni. Kita bersilat, setan tak lari-lari. Hang cakap ramai daripada mana? Cik bersilat kan? Tak lari-lari. Ni angkat slipper ya. Lari setan. Apa? Allahumma salli alaihi wasallam. Pipi jumpa ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khadam keluar. Gubernur. Nak jumpa Imam Malik ya? Imam Malik kata kalau nak tanya soalan hadis di masjid. Macam tu. La ilaha illallah. Dahsyat mereka dengan Allah Ta'ala ni.
Mereka rapat dengan Allah. Manusia tunduk dengan mereka. Allah. Dak, ni nak mai ni. Ada budak ni. Gubernur mai. Okey, tunggu Ustaz. Mai. Ni ayat Datuk Harun ni. Datuk Harun ni kata, Imam Malik tengok. Hai budak, kalau nak mai mengaji, mai je lah. Jangan menyusahkan orang. Datuk Harun ni guna ayat tu kata. Gubernur. Sampai 2 gubernur. Gubernur Mekah, gubernur Madinah. Punya nak kata Allah mulia Imam Syafi'i tu. 2 gubernur. Bawa dia untuk jadi alim. Pergi tambah ilmu. Allahu Akbar. Lepas tu Imam Malik dah dapat. Dia kata, tak apa, aku ajak budak ni. Masa nak kata nak ajak budak ni, Imam Malik kata apa dekat Imam Syafi'i? Hai budak, hang nak belajar dengan aku? Nah, tengok kitab aku, Muwatta' ni, tebal ni. Muwatta' Imam Malik ni, hadis Imam Malik. Betul ni? Ni, tebal ni, kitab Muwatta'. Ni, mengulang ni dulu. Baru main belajar dengan aku. Imam Syafi'i dapat kitab tu, dia kata apa? Wahai Imam Malik, Muwatta' semua di sini. Settle. Oh, cerdik tak cerdik? La ilaha illallah. Tok guru macam mana tak surprise dengan dia? Imam Syafi'i mengajak di Masjid Nabawi suatu hari. Imam Malik menyorok duduk kat belakang tu, tak tunjuk diri dia duduk dengar kat belakang. Imam Syafi'i, hak anak murid semua duduk tahu dah. Allah, Imam Malik duduk dengar ni. Imam Syafi'i tak tahu, duduk mengajak. Habis mengajar tu, Imam Malik keluar, dia tulis satu syair dekat dinding tepi tu. Tak tahulah syair tu ada kat mana sekarang, tak tahu. Kerajaan Saudi apa, tak tahulah. Tapi tahun tu ada kat belakang, dia tulis. Dia kata apa? Man yurid ilmun nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Siapa nak belajar ilmu yang lurus, belajarlah dengan Muhammad bin Idris. Dia tulis kat itu belakang tu. Man yurid ilmun nafis, syairan, fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Siapa nak belajar ilmu lurus, belajarlah dengan Muhammad bin Idris. Jadi Tok Guru belah lah. Anak-anak murid main beritahu, Imam Syafi'i, tadi Imam Malik ada kat belakang, tu dengar. Allah, Imam Syafi'i pergi kat belakang tu, tengok ada tulis syair kat belakang tu. Siapa nak ilmu yang lurus, belajarlah dengan Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i ambil, sambung. Dia kata, wa kaifa dzalik wa ana tilmizu Malik. Bagaimana boleh jadi begitu, sedangkan Imam Malik adalah guruku. Allah. Kita bila dengar cerita macam ni, lazat tu. Ini akhlak dia, Pak. Macam mana nak jadi ekstremis? Tak boleh. Kalau kita mengaji ilmu, tak akan jadi punya ekstremis. Dia balas syair Tok Guru dia. Wa kaifa dzalik wa ana tilmizu Malik. Bagaimana begitu? Sedangkan Imam Malik guruku. Allah. Lazat. Anak ni yang akhlak baik ni, mak dia macam mana? Mak dia macam ni. Mak dia kata, hang nak pergi keluar mengaji, jangan balik sampai hang alim. Keluar, tak balik. Mak ni tak dengar khabar apa, doa ke Allah. Sehinggalah Imam Syafi'i jadi Tok Guru di Baghdad. Mengajak. Jadi orang di Baghdad, Iraq belah Iraq apa semua. Jadi orang-orang daripada Iraq nak mai buat haji. Macam kita lah, ada mutawif dia, tapi Tok mutawif dulu, Tok Guru alim lah, kata kita. Kalau kena mutawif macam saya, kabut lah. Gelak banyak kan. Tok Guru dia pun mai bawa anak murid Imam Syafi'i. Bila mai duduk, dia bukan macam seminggu boleh balik, sebulan balik, dulu 2-3 bulan. Jadi bila 2-3 bulan ada majlis ilmu kat Masjidil Haram. Tok Guru ni mengajak, duduk sebut. Berkata guru kami Muhammad bin Idris. Berkata guru kami Muhammad bin Idris. Berkata guru kami Muhammad bin Idris. Dia duduk sebut nama Muhammad bin Idris. Dalam majlis ilmu dia tu, mak Imam Syafi'i duduk. Dia duduk dengar Muhammad bin Idris. Gerak hati seorang mak. Dia tahu tu anak dia. Habis majlis dia jumpa dengan Tok Guru. Wahai Tok Guru, tadi Tok Guru ada sebut nama satu orang Tok Guru kepada Tok Guru. Siapa nama dia tadi? Oh, itu guru kami alim, Tok Mufti kami besar. Nama dia Muhammad bin Idris. Dia asal daripada Mekah. Dia duduk cerita, itu mak dia.
Lepas tu mak Imam Syafi'i dengar lagu tu, kata anak aku. Dia kata, wahai Tok Guru, itu anak saya. Allah, Tok Guru ni dengar lagu tu kata, wahai ibu, apa yang saya boleh khidmat kepada ibu? Imam Syafi'i kata apa? Tolong balik nanti, sebab dulu tak ada handphone, mana ada apa, dia kena sampai ke mulut kan. Tolong habaq kat anak saya, dia dah boleh balik rumah dah sekarang. La ilaha illallah. Tok Guru alim nak balik rumah, kena tunggu mak panggil baru boleh balik. Kalau lagi tak panggil, tak balik. Oh, mak punya pengaruh tu. Hang keluar, pergi mengaji sampai alim baru balik. Lagi tak alim, jangan balik. Aku halau hang balik. Tu lagu tu. Jadi Tok Guru ni pun dah dapat amanah tu sampai pergi balik Baghdad, habaq kat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kami pula jumpa mak. Imam Syafi'i dengar kata, hang jumpa mak aku, macam mana mak aku keadaan dia? Mak Imam Syafi'i habaq satu benda. Imam dah boleh balik rumah dah sekarang. Dengar, letak jawatan, berhenti, balik. La ilaha illallah. Tok Guru alim sungguhlah. Dia tahu kedudukan tu. Balik dia. Bila balik, tak sahlah kata orang lain. Kita kat sini, ustaz-ustaz yang mana mai pun, siapa-siapa mai, kita nak mulia Tok Guru. Kita mesti sekali bagi hadiah, bagi yang no, bagi yang ni. Bayang ni Tok Guru besar. Anak-anak muridnya sayang, dia bagi macam-macam. Akhirnya Imam Syafi'i, dia tak ada apa. Daripada tak ada apa tu, dia bawa balik 100 ekor unta. Baghdad punya bagi barang kat dia, punya mewah masa tu. Bawa balik Okey, tu apa? Hadiah lah no. Nabi kata siapa tak terima hadiah bukan daripada kalangan aku. Maksudnya, terimalah Imam Syafi'i hafal hadis tu lebih power daripada kita. Bawa baliklah dengan khadam, dengan apa semua duk jaga unta, 100 ekor mah bawa balik. Jalan gunung. Sampai dah nampak Kaabah tu, nampak kota Mekah tu nampak dah. Imam Syafi'i berhenti. Unta semua, hantar khadam dulu. Pergi tanya, Ustaz, mak aku apa khabar? Tok Guru besar. Punya hormat mak lagu tu lah, la ilaha illallah. Kita jauh sekali lah. Khodam ni, Assalamualaikum. Mak Imam Syafi'i jawab, Waalaikumsalam. Ni mak Imam Syafi'i nah ibu-ibu. Waalaikumsalam. Dia jawab dulu tu. Betul. Siapa ni? Khadam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i apa? Dia nak balik dah. Mak dia tanya, apa yang anak aku bawa balik? Khadam dia jujur, lurus. Dia tak ada apa, dia bawa balik. Ada, dia bagi hadiah 100 ekor unta. Atas unta ni ada. Yang ni dia cerita yang tu. Mak Imam Syafi'i kata, tolong habaq kat dia, aku suruh dia jadi alim, bukan bawa balik harta. Suruh dia balik. Tak punca kalau gitu. Cuba kalau hajah. Anak bawa balik berjuta-juta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajar. Ya, siapa ni? Khodam anak ajar. Ya, awak. Kami nak balik dah. Masuk Bukit Katil dah ni. Mai kat taman ni. Ya. Anak saya bawa balik apa? Adalah dia dapat harga berjuta-juta juga tu. Masya Allah, itu setengah saya yang punya. Saya ibu dia. Mak Imam Syafi'i suruh halau balik. Imam Syafi'i khadam bagi tahu lagu tu. Dia sedekah habis semua yang ada tu. Semua sekor unta betul. Yang tinggal satu dia bawa balik kitab. Imam Syafi'i tanya aku apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dia? Khadam Imam Syafi'i. Apa dia? Anak balik dah. Apa anak aku bawa balik? Anak aja bawa balik kitab saja. Kalau begitu aku akan sambut kepulangannya. Allah. Jangan tanyalah siapa anak alim lagu tu. Luar biasa. Semoga Allah merahmati tuan-tuan. Cabaran dia kalau ditulis dalam buku-buku doktor-doktor di universiti dan sebagainya, cabaran orang yang tak boleh berubah ni ada banyak. Antaranya, satu saya bagi tadi. Dia tak jumpa idola dia siapa, sebab tu dia tak boleh berubah. Yang kedua, dia tak tahu apa benda yang dia kena ubah. Ini dua benda yang paling utama kalau diikutkan dalam orang yang tulis. Mengapa manusia tidak boleh berubah? UPM ada tulis, ni universiti ni, banyak universiti tulis. Antara dia ialah kita tak ada idola yang boleh kita nak ikut, tak macam nak berubah. Yang kedua, kita tak tahu nak ubah sebab apa. Kita rasa aku okey bah. Dia bila kata aku okey, dia tak tahu. Jadi solusi dia disebut oleh Ustaz Muhadir dan beberapa ulama yang lain.
Figura-figura ini penting diketengahkan dalam masyarakat kerana mereka inilah yang akan membantu kita orang awam berubah kerana mengikut mereka. Semoga Allah merahmati tuan-tuan. Itu kita tak cerita lagi, no? Cerita Imam Junaid Al-Baghdadi. Macam mana daripada seorang penggusti tiba-tiba jadi asas kepada agama kita, iaitu akhlak. Tadi kan Al-Ihsan, malaikat tanya kan. Hak awal syariat Imam Syafi'i. Betul saya abang tadi kan. Yang kedua, iman, rukun iman. Rukun iman kita punya pegangan Asy-Syairah Maturidiyah. Imam Abdul Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dua ni kita kena pegang. Itu akidah kita. Sifat 20 dan sebagainya. Lepas tu yang ketiga malaikat kita apa? Akhbirni 'anil ihsan. Bagi tahu kat aku ihsan tu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tu apa dia? Akhlak. Akhlak kita ikut siapa? Kita ikut dua orang. Seorang nama Imam Al-Ghazali, yang kedua Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah ni dua ni idola kita. Kita kena ikut depa. Itu sepakat ulama tu, ahli sunnah tu. Tak cerita lagi Imam Al-Ghazali. Macam mana dia mengarang, macam mana akhlak dia dengan binatang macam mana. Kalau dengan binatang macam tu, dengan manusia lagi telah. Macam mana akhlak Imam Junaid Al-Baghdadi. Daripada seorang gusti yang macam, siapa tu? Habib. Macam Habib tu. Berlaku peristiwa, terus berubah jadi orang alim, terus jadi ikutan kepada masyarakat. Ni hibrul ummah ni. Macam mana? Tu saya tak certai kat tuan-tuan. Saya tak cerita lagi apa tu Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani 70,000 ahli apa nama ni sesat hanya dengan sekok syaitan yang bohong ni semua. Dengan Imam apa nama Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani, dia kena kencing betul ya. Syekh Abdul Qadir kata, ni hang setan hang tu suka kacau aku lah. Dia kata, aku tipu 70,000 orang wali. Hang boleh selamat. La ilaha illallah. Nah, ini tak cerita lagi dia. Dia tak cerita lagi. Itu orang kata, lah, tu semua orang ni ya, marahat ni biasa. Bercerita sahabat. Boleh. Saya tak cerita kat tuan-tuan lagi macam mana Ibn Mas'ud. Awal-awal macam mana dia dapat agama Islam sampai dia kena pukul dengan Abu Jahal. Kita tak cerita lagi tentang anak Sayyidina Umar. Macam mana mutqin dia pegang teguhnya dengan sunnah Nabi. Nabi berjalan tapak kaki Nabi. Dia letak kaki dia dalam tapak kaki Nabi. Sebab nak berjalan ikut corak bentuk cara Nabi jalan. Belum cerita lagi. Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ardah. Tak cerita lagi. Banyak semua figura. Ini yang kena cerita hari ini. Supaya menjadi ikutan. Satu, ada contoh toladan. Dua, kita berubah nak ikut mereka. Sebab duk dengar banyak kali, lama-lama kita akan berubah. Aku nak try jadi macam dia. Tu Imam Pak Mazhab tak cerita lagi. Imam Malik saya tak cerita tuan-tuan. Imam Abu Hanifah tak cerita tuan-tuan. Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi mai dalam mimpi Imam Syafi'i. Tolong sampai salam kepada Ahmad bin Hanbal. La ilaha illallah. Nabi khair salam ke hang? Kira-kira. Banyak. So, itu adalah solusi kepada masyarakat hari ini. Semoga Allah merahmati semua. Mau nak kata ambil sekejap je. La ilaha illallah 920. Minta maaf. Ibu-ibu maaf ya. Anak-anak yang mana nak tidur sekolah pun maaf dengan saya. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Maaf kepada yang menonton ni ya, Jabatan Agama Islam Melaka-nya. Ini semua ni minta maaf lah ya, lewat malam. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Satu je sebagai penutup. Ingat apa dia hadis Nabi? Siapa mengamalkan sunnah dan beribadah di akhir zaman sama seperti dia berhijrah bersama dengan aku, kata Nabi. Itu dia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.